Waqaf pada kalimah al-haqqu 23 tu. Surah Yunus 35 dan juga pada setiap tempat yang terdapat kalimah ini dalam Al-Quranul Karim, ianya dibaca dengan qalqalah kubra. Ada orang tak setuju? Saya belajar sebelum ni qalqalah akbar ni. Betul tak? Siapa ingat Matan Jazari sebut apa? Saya tak ingat, lupa. Dia tanya tak datang, tak datang. Cuma nak bagi tahu, qalqalah ni dia ada dua. Mengikut pandangan Imam Jazari lah. Satu kubra, satu sughra, satu kubra. Tapi tidak menafikan di sana ada syarahan yang kata qalqalah ni ada tiga. Qalqalah kubra, sughra dan akbar. Ada juga di sana syarahannya qalqalah sughra, tawassut, kubra, akbar. Ada empat syarahan lah. Okay. Tapi yang kita cenderung untuk guna seperti mana disebut oleh Imam Jazari, iaitu qalqalah ni ada dua, sughra dan kubra. Sughra berada di tengah kalimah. Tak kira huruf tebal ke huruf nipis ke, berada di tengah kalimah. Ataupun di akhir kalimah tapi di tengah ayat. Okey. Di tengah kalimah tapi di akhir ayat, di akhir kalimah tapi di akhir ayat. Kita baca dengan qalqalah sughra. Qalqalah kubra ia berada di akhir kalimah. Di akhir kalimah kubra. Okey. Cuma kubra ni dia bagi kepada dua. Satu akhir kalimah sukun semata, sukun saja. Ataupun ada juga tasydid. Tasydid ni hanya membezakan dua ni adalah keadaan sahaja. Hanyalah keadaan. Ianya hanya keadaan sahaja yang membezakan. Tapi cara lantunannya adalah sama. Al-falaq. Qalqalah kubra. Bil haqq. Al-falaq. Bil haqq. Ni ada yang tanya, kalau kata qalqalah akbar betul ke salah? Betul pada setengah syarahan. Betul pada setengah syarahan. Bagi orang berpegang dengan manhaj yang lain lah. Tapi yang lebih tepatnya dan juga ianya berkaitan dengan riwayat, qalqalah kubra dan akbar ni tak ada beza. Hanya membezakan adalah keadaan. Ada tasydid ataupun tak ada tasydid. Ada tasydid ataupun tak ada tasydid. Kita baca bil haqq, al falaq. Sama. Bukan bil haqq kita tekan banyak. Satu lagi, akibat daripada kita tekan banyak pada huruf qaf kalimah al haqq untuk kita kata dia kubra, maka kita takut-takut ianya telah berpindah kepada bunyi hamzah, daripada bunyi qalqalah kepada bunyi hamzah. Sedangkan bunyi hamzah dalam bacaan qalqalah ni tak boleh. Al-falaq. Itu baru bunyi qalqalah. Kalau baca al-falaq, kita tekan qa masuk ke makhraj hamzah dan buat kerja hamzah, maka tak boleh. Begitu juga bil haqq, tak boleh lah. Ya, ada juga indal mutaakhirin. Ada memang dalam buku Arab sendiri pun disebut begitu. Tapi mutaqaddiminya pandangan Imam Jazarinya, dia sebut pandangan Imam Jazari adalah pandangan mutaqaddim lah. Menyatakan bahawa ada dua. Okey. Ianya khilaf, boleh berpegang, cuma kalau nak lebih selesa dan lebih tepatnya kita ambil pandangan daripada mutaqaddim lah. Okey, seterusnya wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Terima kasih Ustaz Herna. Muqalqalan min apa? Qalqalah ni dia ada dua. Satu sughra dan satu lagi indal waqfi kana abyana. Ketika mana dia waqaf, maka kita baca dengan abyana lebih jelas. Dan waqaf ni termasuk ada tasydid ataupun tak ada tasydid lah. Okey.
Dan dari sudut talaki sendiri pun, saya bertalaki dengan para masyayikh Arab, ini tidak ada pembezaan antara bunyi qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Kalau nak qalqalah kubra dengan akbar, kalau kita nak beza pun sekalipun. Okey.